zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Jadi terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita diberi keizinan oleh Allah untuk pertama sekali solat berjamaah maghrib, dan yang terutama juga menghadiri majlis ilmu. Jadi ini juga satu bentuk ibadah yang mana kadang-kadang selalu manusia ni dia nampak bila dia solat kan, dalam kita nak kita fikir solat itu ibadah yang benar, memang benar lah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi dalam termasuk juga ibadah ialah menuntut ilmu, itu juga termasuk ibadah yang sama, yang wajib, yang dilakukan oleh semua yang bergelar muslim. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, iaitu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agamanya, Islam, dan beriman kepada hari akhirat. Itu yang dimaksudkan yang Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fardu, faridah, wajib. Macam mana kita sebut solat fardu wajib, menuntut ilmu juga adalah wajib ke atas setiap muslim. Dan mudah-mudahan juga kita dimasukkan oleh Allah yang mana dalam golongan yang sentiasa berada pada jalan Allah. Kerana apa Nabi sebut juga orang yang menuntut ilmu ni, Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju syurga, ke syurga Allah. Demikian juga Nabi sebut lagi dalam hadis man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu ni, terutamanya Quran lah, kalamullah ni, dia berada pada jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Jadi fadilat yang Nabi sebutkan ni besar. Bila mati fi sabilillah, maknanya peluang ke syurga itu luas. Dan bila juga menuntut ilmu itu, Allah mudahkan disebabkan usaha menuntut tadi dapat mudah untuk masuk syurga. Itulah yang Nabi sebutkan. Jadi kita masih lagi menyambung surah Fatihah pada ayat yang ke-2 atau ayat pertama. Khilaf. Boleh kata ayat kedua, boleh kata ayat pertama, ada pendapat, tak ada masalah. Baik. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita telah bincang pada minggu yang lepas tentang kalimah alhamdu tersebut. Dimulai dengan alif lam. Saya ulang sikit dulu. Alif lam al-istighraq. Kan? Alif lam apa? Al-istighraq, yang menunjukkan segala. Sebab tu kita terjemah segala puji. Mencakupi keseluruhan makna. Apa maksud segala? Iaitu mencakupi seluruh tempat. Jadi, alhamdulillah ini seluruh penduduk langit dan bumi mengagungkan kalimah ini. Demikian juga alhamdulillah ini bukan sekadar ucapan dunia saja, sampai ke mana? Akhirat, dunia dan akhirat. Ini telah kita bincang dalam dalil yang dalam surah 30 ayat 18. Kan? Iaitu Allah menunjukkan alhamdulillah ni pujian kepada tempat langit dan bumi. Cuba tengok dulu surah 30 sekejap. Ayat 18. Ini lafaz alif lam tu kan. Surah 30 ayat 18. Surat berapa? 406. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun.
Jadi dan milik Allah lah, nya tu merujuk kepada Allah, dan milik Allah adalah segala pujian. Alhamdu, segala pujian sama ada di langit oleh penduduk langit maupun di bumi. Ini semua penduduk langit dan bumi ni bertasbih memuji Allah semuanya. Cuma kita ni tak tahu macam mana cara masing-masing tu. Dan manusia adalah makhluk yang diberi pilihan Allah oleh Allah. Jadi ada manusia yang sama ada dia nak ucap atau tidak, dia boleh pilih. Dia berbeza. Jadi milik ni lah pujian, segala pujian dan syukur di langit dan bumi, dan juga pada waktu sama ada malam, petang itu malam, ataupun pagi, zuhur, sampai ke zuhur tersebut. Ini dari segi makan, makan tempat. Dan juga dalam ayat yang lain, dalam surah 28 ayat 70, 28 ayat 70. Jumpa ayat dia, ayat di bawah sekali kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tiada ilah yang berhak, tiada yang berhak diabdikan diri melainkan hanya dia sahaja. Lahul hamdu, miliknya lah segala pujian, fil ula wal akhirah, di dunia. Ula ni maksudnya di dunia yang awal, kehidupan awal sekarang, dan wal akhirah, dan kehidupan yang terakhir, iaitu akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya lah segala keputusan, hukum, takdir, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk dihisab, dihitung, untuk dibalasi. Jadi ini menunjukkan alhamdulillah, maknanya pujian mencakupi seluruh tempat dan juga sepanjang zaman. Ada zaman kehidupan manusia ni. Dan juga kita dah bincang lagi, alhamdulillah juga membawa makna apa? Allah menyanjung diri dia sendiri. Alhamdulillah ni Allah meletakkan ucapan sanjungan yang hanya layak untuk dia sahaja. Sebab tu tak ada pun kita baca alhamdulillah kepada selain daripada mesti Allah. Tak ada ucapan ni alhamdulillah melainkan hanya kepada Allah. Sama juga dengan ucapan yang lain, subhanallah, Allahu lagi tabarakallah. Semuanya ucapan-ucapan ni tak boleh disandingkan kepada lain melainkan hanya Allah saja. Ini semua ucapan tanzih, ucapan tanzih, iaitu penyucian kepada Allah. Dan ia juga ucapan yang standing dengan ucapan tauhid. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, dalam hadis Sunan At-Tirmizi, hadis ni hadis hasan gharib. Nabi sebut cuba kita baca. Afdaluz zikri
la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dua nilai yang besar. Sebaik-baik peringatan ialah apa? La ilaha illallah. Zikir ni isim, maksudnya kita sebut sebaik-baik zikir apa maksud dia? Sebaik-baik peringatan. Sebaik-baik kita nak ingatkan orang lain, ingat apa? Ingat ajak kepada tauhidkan Allah, ingat kepada mati, nak jumpa Allah. Itulah sebaik-baik zikir. Itu maksud zikir. Peringatan. Kadang-kadang kita peringatkan apa? Ush, jangan lalu jalan tu. Itu banyaklah kita cerita peringatan nanti tim ni nak lawan tim ni. Itu semua hal tu. Sebaik-baik peringatan kepada siapa pun, inilah dia, kita. Ingat kepada, maksudnya la ilaha illallah pun ingat mati lah. Sebab tu aksaru zikrul hazzatillah, apa dia? Nabi sebut dalam hadis yang lain, aksiru zikra hazimil lazati yakni al-maut. Perbanyakkan peringatan yang akan membinasakan segala kelazatan, iaitu mati. Itu la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa ialah apa? Alhamdulillah. Sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa kepada Allah mula dengan alhamdulillah. Dua benda. Nilai ni besar di sisi Allah. Ini nilai tauhidkan Allah. Dan Allah suka orang yang berdoa dengan mulakan alhamdulillah. Sebab apa? Ini sanjungan yang besar buat dia. Sanjungan yang tidak ada tidak terhad. Sebab itu maksud alhamdulillah ni dia ada beberapa makna lah, yang kita dah bagi sikit kan. Jadi pertama, sebab itu bila Allah, hamba dia sebut, Allah kata asna. Asna alayya abdi. Hamba-Ku menyanjung aku. Sanjungan. Bila sebut alhamdulillah, hamba-Ku menyanjungku. Dan kita sebut lagi alhamdulillah. Allah sebut lagi dalam hadis yang lain. Yang pertama Allah sebut hamidani abdi. Hamidani kan asna. Hamida. Hamidani abdi. Hamidani abdi. Abdi dia. Abdi. Kemudian yang kedua, sebut alhamdulillah asna alayya abdi. Kemudian alhamdulillah makna yang ketiga, majjadani abdi. Ini makna disebut alhamdulillah. Allah sendiri menyebutkan apa makna hamba-Ku sebut ni. Alhamdulillah rabbil alamin, hamba-Ku menyanjungku. Menyanjung aku. Jadi berbeza kan. Kita ada tak asna ni, ada tak sanjung kepada manusia, ada tak? Ada. Contoh seorang pekerja menyanjung bosnya. Sebab apa? Dia bukan suka pun bos dia, tapi nak dapat apa? Bonus. Sebab tu. Itu tak sama dengan menyanjung Allah ni ya. Lain. Dan jadi itu makhluk dengan makhluk berbeza. Bukan maksud sanjungan kepada Allah ni dia ada makna ibadah. Dia ada makna ibadah. Jadi sebab tu kita kena faham betul-betul alhamdulillah ni. Adakah kita sebut alhamdulillah sekadar macam kita sebut syukur kepada orang, kepada tuan kita? Tak boleh begitu. Sebab dia kalimah yang besar. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut alhamdulillahi tamlaul mizan. Segala pujian Allah ni nanti dia berat timbangan mizan. Mizan ni berat.
Macam kalimah la ilaha illallah. Ada hamba nanti dia banyak dosa sampai memang dah berat sebelah dah. Nanti Allah keluarkan satu dia punya tanda dalam bentuk itu adalah dia punya amalan dia punya kekuatan tauhid dia kepada Allah. Dan dengan satu kalimah la ilaha illallah ni diletakkan pada mizan tu, terus dosa dia tu ringan. Yang itu lebih berat daripada segala dosa yang berat tadi tu. Begitulah untungnya orang yang benar-benar jaga kalimah la ilaha illallah dengan alhamdulillah ni. Sebab tu maksud dia berat. Maksudnya apa? Bukan sekadar ucap kosong tak tahu apa-apa. Ucap dengan dia rasa hub, rasa dia ada dua ni. Jadi ucapan alhamdulillah kita kena ada perasaan. Perasaan sebab dia adalah ibadah. Pertama dia ada perasaan hub. Hubullah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian rasa khauf min azabillah. Kemudian dia ada rasa raja, mengharap kepada keredaan Allah, itu syurga Allah. Dia mesti ada ini, nilai ni. Rasa cinta kepada Allah, rasa takutkan azab Allah, dan juga rasa mengharapkan segala apa yang dia buat itu mendapat redha Allah. Allah suka dengan apa yang dia buat. Jadi kita bila faham mesti ada benda ni, nilai ni, macam mana kita nak ucap alhamdulillah? Berani tak kita ucap dengan buat maksiat? Berani tak? Kita buat benda yang sebenarnya langgar perintah Allah. Kita kita berbisnes tapi dalam keadaan melanggar banyak syariat, lepas tu bisnes kita pun dapat dan kita bersebut alhamdulillah. Adakah itu makna dia? Kan? Dia rasa itu alhamdulillah. Memang Allah beri itu bukan bentuk Allah sayang ada, itu istidraj untuk dia sebenarnya. Istidraj untuk dia. Tapi dia rasa dia ucap tu. Jadi itu adalah kan nanti seberat timbangan. Ni dia kena faham maksud alhamdulillah tu. Nilai dia ni kalimah mulia, bukan kalimah yang boleh dihina dengan mudah aja. Macam tu sekali. Buat maksiat pun cakap alhamdulillah, tak. Sebab tu kena faham betul-betul kalimah alhamdulillah ni. Allah kata hamidani abdi, hamba-ku memujiku dengan penuh rasa cinta kepadaku. Hamidani ni puji dengan cinta dia kepada Allah. Hamidani. Kemudian ucapan alhamdulillah ni dia sebenarnya ada tiga. Yang kita baca dalam Fatihah tu, ucapan alhamdulillah ada tiga. Pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua alhamdulillah juga tapi dah tak ada dah. Apa dia? Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim tu. Sebenarnya alhamdulillah lagi tu. Ya. Ayat yang surah Fatihah tu, kita tengok alhamdulillah pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimah ni pertama dirujuk kepada Rabb al-alamin. Yang kedua dirujuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman bari bawah, Ar-Rahim bari bawah, Rabbi bari bawah. Dan yang ketiga Maliki Yaumiddin. Semua. Kenapa? Cuba tengok. Di alhamdulillah semuanya dia ada ikut Allah. Allah bari bawah kan? Jadi kita baca alhamdulillahi rabbi bari bawah. Kemudian dipuji lagi Allah kepada sifat Rabb Allah tu. Dipuji Allah kepada sifat Rahman dan Rahim Allah. Dipuji Allah kepada sifat Allah ini Malik, Raja. Nampak tak? Ada semua ni. Malik. Sebab tu Malik, Rahman ni, Rahim bari bawah sebab apa? Sebab ikut kepada ni.
nisbah kepada Allah tu, sifat kepada Allah. Sebab tu bila kita faham alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah yang apa? Rabb, mencipta segalian alam. Allah ni. Nanti kita bincang Rabb ni. Kemudian segala puji kesyukuran itu wajib bagi Allah. Allah ni maha sangat sayang kepada, maha pemurah, lagi maha penyayang kepada hamba-Nya. Asna alayya abdi, hamba-Ku sanjung aku dengan sifat apa? Kasih sayang aku. Bukan kita macam sanjung bos tadi, tak sayang kita pun. Dia pancing kita dengan duit je. Tapi Allah tak. Tu kita rasa penuh, rasa cinta kepada Allah tu. Kemudian kita puji Allah, alhamdulillah maliki yaumiddin. Alhamdulillah maliki, segala puji kesyukuran itu wajib bagi Allah. Allah ni siapa? Allah ni raja, Allah ni yang penguasa. Bila? Hari yang paling aku takut, hari pembalasan. Bila orang faham ni, dia sebut alhamdulillah, dia semua ada. Dia rasa takut, dia rasa cinta, dia rasa semua tak? Barulah ada makna alhamdulillah. Bukan hujat sewenang-wenangnya. Faham? Alhamdulillahi Rabbil Malik ni yang paling terakhir sekali, iaitu apa? Sifat adil Allah, sifat maha pembalasnya Allah, sifat maha penghukumnya Allah kat sini semua nanti. Dia bimbang nanti kalau dia buat bukan-bukan, nanti semua nanti Allah ni Malik kat sana nanti. Tunggulah masanya kamu. Jadi bukan main-main sebut alhamdulillah pun. Nampak alhamdulillah ni tiga benda ni kita sebut sebenarnya. Bila kita baca Fatihah, itulah alhamdulillah yang ada dalam Fatihah tu. Jadi yang ketiga ni dia sebut apa? Majadani amri, puji kepada seorang raja yang berkuasa. Rakyat dia apa? Sikit-sikit je dia boleh hukum. Itu Allah. Jadi dia ada rasa takut tadi. Jadi pertama dipuji sebab dia ada rasa apa? Cinta Allah ni siapkan dia. Kedua dipuji dia ada rasa harapkan Allah. Allah ni penyayang. Kalau kita buat baik mesti Allah balas. Kan? Dan dia ada rasa takut. Ni boleh susun lah. Ni atas bawah. Malik itu khauf kepada azab Allah. Baik. Kemudian sebab itu dalam surah kita tengok 16 ayat 75. Surah 16 ayat 75. Surah 16 ayat 75. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Baik, Allah membuat satu perumpamaan seorang hamba yang mamluk, yang dimiliki sepenuhnya, yang ditakluk oleh sepenuhnya oleh tuannya. La yaqdiru ala syai', tidaklah dia berkuasa untuk
buat sesuka hatinya apa-apa pun. Wa man razaqnahu minna rizqa, dan juga orang yang kami berinya rezeki daripada kami, rizqan hasanan, rezeki yang baik, fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra, lalu dia membelanjakan rezeki tersebut sama ada secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hal yastawun, adakah kedua-dua mereka ini sama? Alhamdulillah, segala puji kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mahu mengambil tahu, tidak mengetahui. Apa makna ayat ni? Jadi Allah membuat satu perumpamaan seorang hamba, iaitu lihat diri kita lah, kita ni hamba yang dikuasai oleh hawa nafsunya contohnya, keinginan dia sendiri, iaitu sifat apa? Sifat kedekutnya. Lalu dia susah nak bersyukur kepada Allah, dia susah nak bersyukur kepada Allah. Dan juga orang yang kami rezekikannya daripada rezeki kami, rezeki yang baik, lalu dengan rezeki tersebut dia infakkan pada jalan Allah, sama ada siang atau malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Adakah kedua-dua ini sama? Alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tidak sama. Bagi orang yang nampak akhirat, diri dia merdeka sebenarnya di dunia ni. Segala apa ni semua dia bebas lakukan apa saja, semua ni dapat apa? Allah. Dia yakin yang balasan semua daripada Allah. Dia tahu makna kesyukuran yang sebenar-benarnya. Berbanding dengan hamba yang dia apa? Dia tak nampak siapa Allah ni. Dia tak nampak makna sebenar hidup di dunia ni macam mana. Jadi sebab tu dia apa? Semua terhalang, nak buat baik ni dia tak dapat buat. Rugi orang yang macam ni. Jadi adakah kedua-dua ni sama? Tak sama. Seorang yang sentiasa berkorban pada jalan Allah dengan seorang yang kaya raya contohnya, tapi kedekut, sama? Walaupun dia miskin tapi dia sanggup infak fi sabilillah. Sebab apa? Dia tahu ini semua rezeki daripada Allah. Sama tak dua-dua ni? Bagi ahli dunia dia akan nampak apa? Oh, orang ni beruntung, yang ni kesian, betul? Lihatlah Nabi dan para sahabat. Nabi pun rumah dia bilik kecil je, kan? Nabi rumah dia kecil je. Bayangkan Nabi solat tu, kaki Aisyah tu Nabi kena alih. Setiap kali nak sujud kena alih, kan? Bagi ahli dunia dia nampak apa? Yang ini kesian, tak dapat apa-apa. Korun tu bagus, padahal kedekut. Mana yang sama kedua-dua ni? Tak sama. Mana yang dipandang oleh kita ni? Jadi nilai kepada Alhamdulillah ni adalah sebanyak mana kita ni memberi untuk jalan Allah sebenarnya. Kamu ucaplah Alhamdulillah banyak mana pun, tapi kalau kedekut tak guna. Tapi kalau malah nak pergi belajar kerana Allah semua ni, malah nak korban ni, hidup penting di sini, tak payah cakap lah. Tak sama kedua-duanya. Hal yastawun, tak sama. Alhamdulillah ni besar nilainya, tapi ramai yang manusia ni apa? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi manusia ni tak faham, tahu ucap je, tapi kedekut. Quran tak nak belajar, tak rasa ingin pun nak tahu ni. Hari-hari ucap Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, hari-hari ucap. Jadi kita kena sedar dengan kalimat ni apa? Allah nak tengok hamba dia. Baik. Sebab itu dalam ini termasuk kalimat besar. Sebab apa? Dia kalimat sama macam kalimat tauhid juga sebenarnya. Nilai dia besar. Baik. Jadi kalimat Alhamdulillah ni tidak disandingkan kepada mana-mana pun, melainkan kepada Ismul Azam, iaitu zat Allah. Allah itu adalah Ismul Azam, nama zat yang mana segala sifat-sifat dia sangkutkan pada nama ni, nama Allah ni. Apa makna Allah ni? Okey, Allah ni disebut Allah, disebut Allah
Allah ni maknanya apa? Kalimah ni merujuk pada perbuatan kita, af'alul ibad. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Jadi ucapan alhamdulillah ni ucapan yang pasif ke aktif? Bila orang tu mengucap, pasif tu maknanya duduk diam, ucap je boleh. Dia buat ritual je ucapan. Sedangkan ucapan ni adalah aktif. Bila hamba tu betul faham ucapan alhamdulillah tu, dia banyak sibuk buat kerja untuk Allah. Dia bukan banyak buat tu je, Elio saja tak. Dia banyak buat kerja untuk Allah. Af'alul ibad, dia adalah perbuatan seorang hamba, itu tuntutan hamba itu kepada Allah ni, Tuhan dia. Allah ni apa? Bisa masuk Allah ni nampak Allah la ma'bud bihaqqin. La ma'bud bihaqqin maksudnya tiada yang berhak diibadah, diletakkan segala perhambaan melainkan hanya kepada Allah. Jadi apa maksud af'alul ibad ni? Dia ada 3 benda lah, iaitu hati dia, ibadah hati dia, ibadah lisan dia, dan ibadah perbuatan dia, perbuatan rongga tubuh badan dia. Jadi hati dia kena jaga. Dia ada sifat apa? Sifat apa? Pertama, sifat riak. Riak dia lah, dia buat tu untuk Allah. Dia buat semua untuk Allah. Sifat riak, sifat ujub dia, sum'ah dia. Jadi dia tak syirik yang tersembunyi dalam hati. Semuanya untuk Allah, bukannya untuk yang lain. Contohnya bila dia bantu orang lain. Cuba tengok dalam surah 76 ayat 9. 76 ayat 9. Lima 79 ke surat 579. Pelaksanaan kita macam membuat dosa, kita nak buat pelaksanaan tu. Sampai tu ada kesalahan, sampai tu ibadat salah. Oh, okey. Pelaksanaan. Sekarang buku apa? Sikit lagi aku dah singkat. Okey, surah sikit lagi satu contoh surah 76 ayat 9. Ayat dia pendek je. Kita tengok ini adalah contoh ayat. Ayat ni nampak mudah, ayat baca pendek je, tapi nak buat susah. Ini ayat keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi ini ciri-ciri orang-orang yang benar-benar al-abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang di awal ni Allah nak uji kita sama ada jadi apa? Imma syakiran wa imma kafura. Hamba yang bersyukur, iaitu apa? Dia suka membantu orang. Antaranya yang paling besar ni, innama nut'imukum liwajhillah. Ciri-ciri mereka ketika dulu dia memberi makan kepada orang, sesungguhnya tidaklah yang kami beri kamu makan semata-mata untuk cari redha Allah, untuk wajah Allah. La nuridu minkum, tidak kami inginkan daripada kamu sikit pun ucapan jaza, balasan. Ucapan mulut pun tak nak, bahkan apa? Ucapan ni imbalan, ucapan
fizikal lah, bagi apa-apa balasan. Bahkan wala syukur, bahkan ucap terima kasih pun tak nak. Sebab apa? Ini maksud ikhlas tu. Sebab betul-betul dia nak simpan balasan biar Allah balas sepenuhnya. Bila dah ada je manusia balas, dia rasa macam dah kurang lah, dah tak suka, dah kurang lah, sayang. Dia nak balasan Allah yang besar tu. Inilah ikhlas tu, yang nampak mudah tapi susah. Kadang-kadang kita ni bila kita bagi kita orang tu ambil je, dalam hati kita apa? Terima kasih pun tak buang tu payah Sedangkan kalau kita tak cakap pun, kita elok je, Allah bagi ganjaran besar kepada golongan macam ni. Tapi nak buat bukan senang. Walaupun hari sebut Alhamdulillah, semua yang letak kepada Allah tu Allah beri. Baik, Allah ni maha terpuji, kan? Baik. Kemudian ini antaranya lah satu. Tak sempat nak ni semua. Jadi ingatlah, jaga semua tu. Jadi ucapan Alhamdulillah ni kita jaga perbuatan kita juga, jaga amalan kita, jaga hati kita dan semuanya ikhlas bila faham makna ucapan itu tersebut. Kemudian Rabbil Alamin. Dalam ayat ni disebut pada Rabbil Alamin. Apa maksud Rabb? Rabb ni makna dia, bila sebut Rabb, maksudnya apa? Maksudnya Khaliq. Ada banyak makna lah. Khaliq maksudnya pencipta. Khaliq salah satu makna lah, banyak makna lain. Pencipta. Dan juga pemerintah. Khaliq dan Malik lah, bagi sekalian alam. Ini dalam surah 7 ayat 54. Surah 7 ayat 54. Surah 7 ayat 54. Ayat dia di belakang tu. Ayat dia di bahagian akhir. Surah 7 97. Bukan. Ini arrow ni, arrow. Ini Rabb maksudnya apa? Dua. Satu Khaliq, satu Malik. Dalilnya dalam surah 7 ayat 54. Ayatnya berbunyi, saya ambil bahagian 4 bawah, ayat dia panjang. Allah itu adalah Rabb. Inna Rabb kamu adalah Allah, namanya Allah. Rabb itu adalah af'al, perbuatan Allah tu. Okey, af'alullah. Termasuk dalam sifat Allah, antaranya dia adalah Rabb. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian yang terakhir ayat 54 tu, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, kepunyaannya lah sifat kekuasaan mutlak. Apa dia? Kuasa mencipta dan kuasa memerintah secara mutlak. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkat Allah, Rabb bagi sekalian alam. Bila sebut Rabb, sebab tu bila terjemah ni, cuba terjemah. Segala pujian kesyukuran itu, boleh ikut tak terjemahan ni? Ni terjemah ni hasil daripada tadabbur kan? Bukan kita main rasa sedap-sedap. Kita dah tadabbur minggu depan. Jadi pertama dia ada makna apa? Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Itu makna dia. Wajib bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Itu makna dia. Yang cipta dan memerintah bagi sekalian alam. Jadi al-alam ni adalah maksudnya apa? Alam ni maksud dia ma siwa ghairullah, apa yang selain daripada Allah, iaitu makhluk, seluruh makhluk. Alam ni maknanya daripada tanda. Alam ni asal daripada, maksudnya tanda-tanda, jamak dia. Tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah. Tanda-tanda kehebatan, keesaan Allah itu dengan adanya makhluk yang dicipta ni menunjukkan kekuasaan dia. Dalam surah 3 ayat 190 Al-Alamin 3 ayat 190. Surah 3 ayat 190.
Ayat dia, jumpa muka surat 75 Al-Alamin tu. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi khalq tadi yang rab tadi sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Apa? Dan juga waqtilafil laili wan nahar, dan juga perubahan siang, malam dan siang. Itu semua apa? La ayatin liulil albab. Benar-benar adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bijak berfikir. Juga dalil dia lagi satu dalam surah 2 ayat 164. Surah 2 ayat 164. Panjang sikit ayat ni. Surah 2 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in ila akhir ayat. Allah kata la ayatin liqaumi yaqilun. Benar-benar merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan pada kita semua, untuk kaum yang mereka mahu menggunakan akal mereka untuk berfikir. Baik. Jadi ini bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya apa? Sedarlah kita Allah ini Tuhan kepada langit dan bumi. Sebab itu ini juga Fir'aun pernah tanya kepada Nabi Musa, pertanyaan Fir'aun kepada Nabi Musa. Kita tengok dalam surah wa ma rabbul alamin, surah 26 ayat 23, surah 26 ayat 23. Kat surah 26 ayat 23. Berkata Fir'aun, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Lalu kata jawab Nabi Musa apa? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia adalah Rabb, mencipta, yang mencipta dan memerintah langit dan bumi, malaikat-malaikat dia semuanya, dan juga di bumi, bahkan apa yang ada di dasar bumi ini semua di bawah taklukan Allah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, iaitu kita ini, segala makhluk, jin dan sebagainya. Tapi in kuntum muqinin, jika kamu orang yang yakin dengan kenyataan ini. Kalau tak yakin nak buat macam mana? Tak boleh nak paksa. Jadi itu maksud Rabb al-Alamin. Jadi tentang soalan Haji tadi, tentang kita sedar tentang kalimah ini yang banyak dulu kita ucapkan. Jadi kita sekarang ni nak buat amalan biar sempurna, nak taubat semua, apa macam mana? Jadi taubat ada antaranya dalam ayat surah pertama, surah 2. Surah 2 ayat 160. Jadi kita nak tahu, benarkah kita taubat mengikut rukun yang Allah sebut kan? Taubat ada rukun dia yang sepatutnya kita ikut. Taubat ni. Dan Allah sebut dalam ayat ni, inilah orang yang Allah terima taubat. Surah 2 ayat 160. Surah 2 ayat 160, taubat. Okey, inilah kaitan dengan inilah kita nak betulkan, jaga ni, taubat. Macam mana nak taubat? Taubat surah 2 ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Baik, ayat ni mula tiba-tiba illa. Illa ni bila kita baca illa, dia sebut adat tu hasr ni maknanya pengecualian, pembatasan. Jadi dia mesti baca ayat sebelum. Ayat sebelum tu panjang sikit. Jadi Allah kata ayat sebelum ni mencerita tentang orang-orang yang dia Islam, dia berada dalam petunjuk, banyak keterangan sampai pada dia, tapi dia buat apa? Dia buat tak rendah. Dia tak pedulikan. Quran ada datang lama dah dia baca, tapi tak peduli nak faham, dia semualah disembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Disembunyikan, dia tak jadi seorang yang nak menyampaikan sama-sama, menolong macam apa yang Nabi menyambung apa yang Nabi dia buat. Sedangkan di Islam contohnya. Jadi Allah kata ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah dilaknat oleh Allah. Disebut laknat Allah ni. Jadi inilah kata ulama juga, ramai manusia dia perasan dosa besar apa? Dia rasa orang tu mencuri, orang tu membunuh, dia ni buat riba, ni semua dosa besar ni. Aku tak buat benda tu. Kan? Jadi dia rasa semua orang ni berdosa besar, dia tak ada dosa besar. Sebenarnya dosa besar juga dia kata ni, Allah kata laknat. Apabila kita buat apa? Kita sembunyikan kebenaran yang patut ada pada orang tahu. Kita tak ajar Quran ni pada anak-anak dan sebagainya, disembunyikan. Rasa tak penting benda ni. Jadi bila manusia menganggap benda itu normal bagi dia, dia rasa tak rasa takut, bimbang dengan benda itu yang dia buat, dia biarkan, dia rasa seronok dengan benda itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Manusia ni tak rasa bimbang, aman dengan maksiat yang dia buat tu. Rasa elok je. Jadi itu adalah dosa besar. Kata Allah kata ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua makhluk. Sebab apa? Sebab apa semua makhluk laknat? Bila semua makhluk maknanya termasuk orang-orang kafir biar laknat dia. Sebab nanti ni hari di akhirat nanti kita akan berdebat dengan ramai orang, kan? Jadi kita tak sampaikan pada dia sedangkan kita ada dengan dia, kita tak pernah sebut pun pasal benda ni. Dia tak tahu pun, padahal kita ni tahu benda tu, tapi kita senyap je. Tengok dia buat masalah, kita tak tegur. Sedangkan kita mampu, kita berkuasa buat dia. Seorang lelaki tengok isteri, sebab tu nama dia Dayus. Dayus ni Allah tak nak pandang dia pun kat akhirat nanti. Dayus, apa hadis Nabi kata? Allah takkan pandang dia. Apa Dayus? Apa mana Dayus? Dayus ni dia membiarkan maksiat yang berlaku depan mata dia. Isteri dia sepatutnya dia pakai tudung ke dan sebagainya ke, kan? Tak payah tabarus apa. Dia biar. Itu nama dia Dayus. Dayus, hadis Nabi yang sahih, Nabi kata antara dia punya Dayus ni Allah tak akan cakap. Maknanya apa? Bayangkan kita balik rumah, mak kita tak cakap dengan kita pun. Kita nak cakap, dia buat bodoh je, dia tak pandang kita. Ini bukan mak, ini Tuhan yang cipta kita, yang kita harap dialah balas kita, dialah selamatkan kita sebab dalam api neraka kita itu. Macam mana kalau dia tak nak pandang kita? Takut tak? Dia tak takut. Dia rasa biasa je. Semua akan mati ni, akan hadapi benda tu, realitinya. Jadi dia meremeh benda tu, sedangkan itu dosa besar. Dia jadi besar. Faham? Sebab itu Allah kata, Allah bagi solusi. Ayat ni lepas ni, ayat ni ketika kita baca kita takut ni. Ya Allah, selama ni aku sembunyi kebenaran banyak. Aku nampak tapi rasa, sedangkan kita kenapa? Sebab kita takut dengan dunia. Betul tak? Takut musibah dunia menimpa, kerana ini nanti orang tinggalkan ni. Sedangkan Nabi, mana lagi penting ni? Kalau ini kita tegur tapi memang pedih, sebab tu qulil haq walau kana murran, kata. Cakaplah benar walaupun pedih. Kita tak macam Nabi. Nabi cakap sampai nak kena bunuh, kita tak ada sampai kena bunuh pun. Tapi kita tak buat pun, tak berani nak buat. Sebab ada kepentingan dunia. Dan kita tak sanggup nak buat. Jadi bimbang kita. Sebab itu ayat ni di solusi dia 160. Illal ladzina tabu, kecuali kalau selagi kamu masih hidup ni, kamu sempat, kecuali orang yang taubat. Taubat ni maknanya apa? Serengan antaranya, kalau dosa kecil, apa serengan-rengannya? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dosa kecil. Dosa besar, solat 2 rakaat. Nabi kata, bila kamu dosa kan, taubat nasuha ni, solat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah.
Cukup ke tu? Tak cukup. Sambung lagi ayat ni, dia ada tartib. Lepas taubat, bukti taubat dia betul lagi taubat, dia ni memang wa aslahu, dia kena baiki diri. Islah diri dia. Dulu dia tak tahu, tak yakin sebab apa menghalang dia untuk sampaikan. Sekarang dia dah islah diri. Dulu jahil kepada dia dapat hidayah, nak belajar dah Quran sungguh-sungguh dah. Ya Allah, selama ni dia abaikan, dia ubah. Itu. Dan dia kena buat apa lagi? Wa bayanu, dia kena jelaskan apa yang salah tersebut. Masih hidup, masih ada lagi, masih ada peluang untuk disebut. Wa bayanu, dia kena perjelaskan. Baru Allah kata apa? Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka inilah orang yang aku terima taubatnya. Jelas tak? Itulah taubat. Bila seorang tu berguna taubat, apa dia buat? Dia bukan sekadar di mulut ucap, nangis, habis. Besok sama ya. Tak, dia akan ubah diri dia. Dia jahil kat mana? Okey, Quran saya tak tahu. Dia sungguh-sungguh nak tahu sekarang ni. Dan dia buat apa lagi? Dia sampaikan kebenaran yang dulu dia silap, dia betulkan balik. Bayyanu, dia perjelaskan. Maka Allah kata, faulaika atubu alaihim, mereka lah orang yang aku terima taubat. Bila sebut dalam Quran atubu ada alai, maksudnya aku terima taubat. Ada ala tu. Ala tu maknanya bukan aku bertaubat, aku menerima taubat. Ala. Dan Allah kata wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini satu. Lagi satu keuntungan dia apa lagi kita buat ni sebenarnya? Kita nampak, kita bimbang musibah dunia menimpa, orang tinggal, orang tak suka ke cakap kan. Tapi sebenarnya kebaikan yang kita tak nampak. Dalam surah 25, cuba tengok. Kalau kita taubat dan kita sampaikan surah 25 ayat 73 tak silap saya. 25. Allah bagi reward yang cukup hebat. Ayat 70, surah 25 ayat 70. Dah lewat dah ni Lebih jangan sikit last ni ayat ni Surah 25 ayat 70. Ni. Jadi ini juga ada pasal mula dengan perkataan illa. Kena baca daripada ayat atas, ayat 68, 69 sampai 70 lah. 68 tu cerita tentang dosa yang cukup besar. Dosa apa? Dosa syirik, dosa membunuh dan dosa berzina. Allah cerita panjang. Mereka dosa besar ni tiga ni akan dilipat gandakan azab dia di akhirat nanti. Tetapi kemudian Allah bagi solusi. Nampak tak tu? Selepas Allah menakutkan kita ni, kemudian Allah bagi ayat solusi. Sebab tu saya susun macam ni. Pertama, kita nak buat ibadah mesti kita dengan rasa cinta kepada Allah, dan kita akan terbimbang azab. Kemudian Allah kata illa, ini ada berita gembira untuk kita. Apa dia? Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat. Tadi azab besar tadi menakutkan ayat sebelum. Allah kata apa? Kecuali siapa yang taubat, yang beriman, dan dia buat amila amalan salihan, dan dia buat amal soleh. Amal soleh ni dalam ayat ni dia bukan jamak. Jamak dan dia umum. Maksudnya apa? Begitu rahmatnya Allah pada kita ni. Kalau orang tu dia buat jahat sungguh, memang paling jahat dalam dunia, tiba-tiba saat akhir dia taubat dan dia sempat buat satu amal soleh yang nampak ringan je, kan? Tapi dia tak syirik dan sebagainya ni, walaupun satu, itu maksud dia. Walaupun satu, Allah kata apa? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu nanti Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan tukar jadi kebaikan. Tak rugi kan? Dosa-dosa kecil tu semua akan tukar jadi kebaikan pula. Tukar. Dia tak sempat nak buat baik ni, tapi tadi yang dia buat tu kerana dia bertaubat, semuanya jadi apa? Amalan kebaikan untuk dia pula. Untungnya lah. Tapi kenapa manusia tak berani kan? Dia tak nampak ganjaran yang besar ni. Maka wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah tiga rukun antaranya lah. Ada lagi sebenarnya. Ini cukup tiga. Taubat ni kita kena istighfar tadi, benar-benar taubat, dan apa? Bukti dia nak belajar. Dia nak islah diri, ubah diri dia. Dan juga untuk apa tujuan dia belajar? Nak tahu je buat ibadah sendiri? Tak. Apa? Bayyanu, untuk jadi juga teruskan tugas Nabi, bayyanu, menyampaikan kebenaran. Jangan sembunyi-sembunyi lagi dah. Macam itulah, mengajak kepada kebaikan. Tak boleh sampai ajak.
Ajak orang datang masjid, jom belajar tadabbur ke, belajar. Ajak je sentiasa. Biarlah kata apa pun. Kena ulang benda tu. Baik, itu sajalah tentang alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita sambung ayat lagi. Alhamdulillah lagi sebenarnya. Rahmanirrahim maliki yaumiddin pada yang akan datang insya-Allah. Baik. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maj'al hadza jama'ana jama'an mahuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a illa yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.